Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita sama kitab-kitabnya Sahih Fiqh Sunnah karangan Abu Malik Kamal bin As-Sayyid As-Salim. Sahih Fiqh Sunnah karangan Abu Malik Kamal bin As-Sayyid As-Salim, jilid kelima, muka surat 503. Yang ni bab dalam bab jual beli lagi. Jadi nak bincang hari ni, tengah hari ni, iaitu syarat-syarat yang berhubungan dengan barang yang dijual. Boleh rujuk kepada kitab Radul Mukhtar, Al-Insaf, Al-Uddah, Al-Ahkam, Al-Ahkam di Ibnu Daqiq, karya Sun'ani, Al-Fiqh Islami wa Adillatuh, dan Munakhas Al-Fiqhi karya Al-Fawzan. Ini kitab-kitab yang jadi rujukan dalam bab ini. Syarat-syarat yang berhubungan dengan barang yang dijual. Keberadaan barang yang dijual sehingga penjual dan pembeli dapat mengetahuinya. Jadi kena tahulah. Penjual dan pembeli dapat tahu tu barang dia. Menjual barang yang tidak ada pada saat akad dianggap tidak sah. Barang tak ada, royak saja ni, tak boleh, tak sah dah. Kena jual barang hak dah. Penjual tu kan ada barang tu dah. Kerana masih diliputi ketidakpastian yang merupakan bahagian dari bentuk penipuan yang dilarang. Jadi tak pastilah barang hak tak ada tangan lagi. Dia boleh ke tak tahu lepas ni tak. Jadah. Saya jual lah, barang tak ada lagi tak. Barang tu tak. Mungkin tak ada dah. Jadi barang tu ada penipuan lah. Demikianlah pendapat kalangan mazhab Syafi'i, Hanbali, Maliki dan Hanafi. Contohnya menjual haiwan yang masih dalam kandungan lagi. Menjual buah-buahan sebelum matang di pohon. Menjual susu di payudara haiwan dah, di ambing. Maksudnya di kelenjar payudara haiwan yang mengeluarkan susu dah. Ambing ni tak jauh ibadah dah. Jadi istilahnya ambing ni maksudnya di payudara haiwan lah, kopek haiwan lah. Jadi jual susu untuk waktu lebih lagi tak. Dan berbagai-bagai macam bentuk jual beli yang dilarang lainnya. Bagi tak jelas, bagi apa, dan lauk kita kata lagi dah. Penjelasan lebih lanjut akan dibahas mendatang. Yang kedua, barang dan pengganti barang yang diperjualbelikan boleh diserah terima kepada sang akad. Di royak tu pakai boleh selalu. Kalau baru nak cari barang, tak ada lagi tangan penjual, nipu dah, lebih kurang nipu dah, seolah nipu lah. Jual beli yang barangnya tidak boleh terima, tidak sah. Barang tak boleh serah lalu dah. Kerana sama saja barangnya tidak ada. Macam tak ada lah. Demikianlah pendapat kalangan mazhab Maliki, Syafi'i, Hanbali dan Hanafi. Contoh menjual haiwan yang berkeliaran. Haiwan tak tahu mana ni. Jual lah terlepas dalam lembu hamba tambah dah. Kawan yang menjual ke demo. Ni bagi tak boleh dah. Burung yang ada di udara. Burung sini ambo yang punya dah. Duduk apa? Bandar ni ambo punya. Jadi hak mana dia megak dan bayar kawai dah. Atau atas angin juga dah. Dan ikan yang ada di laut dah. Ikan di laut. Semua tu bagai-bagai yang tak boleh dah. Tak boleh jual gitu. Yang ketiga, barang yang diperjualbelikan boleh dimanfaatkan tanpa unsur darurat. Dah. Ini adalah pendapat kalangan mazhab Maliki, Syafi'i, Hanbali dan Hanafi. Barang tu ada manfaat lah. Barang jual barang tak ada manfaat, bahaya pula. Tak boleh lah. Oleh kerana itu, menjual barang yang haram dimanfaatkan, hukumnya tidak sah. Misalnya menjual arak, khamar atau arak, babi. Alat yang digunakan untuk kesia-siaan, alat muzik. Ni alat muzik dia. Ramai jumhur ulama kata haram alat muzik ni. Bangkai dan sebagainya, jual bangkai. Penjelasan lebih lanjut akan dijelaskan mendatang. Kalimah yang tanpa ada unsur darurat. Kalimah tanpa unsur darurat mengecualikan bangkai dan benda-benda haram lainnya yang boleh dimanfaatkan ketika dalam keadaan darurat. Jadi ada istilah tanpa unsur darurat belakang itu bermaksud kalau lah bangkai atau benda-benda haram lain, tahi ke apa, kalau benda tu boleh dimanfaatkan ketika darurat, maka bolehlah dah. Kalau tak darurat, tak boleh lagi dah. Tujuh empat mazhab lah kira-kira. Yang keempatnya, barang yang dijual belikan boleh diterima jika ia diambil manfaatnya dengan kompensasi ganti. Dengan bayar ganti lah ya. Diriwayatkan dari Jabir secara marfu', idza bata'ta ta'aman fala tami'hu hatta tastawfiyah. Jika kamu membeli makanan, maka janganlah kamu menjualnya hingga kamu telah mencukupinya. Yang ini dalam gambar dan timbang yang benar. Dengan jual bagi hak atas angin, bagi lebih kurang. Tak boleh. Jadi kena cukup-cukup dah.
timbang yang benar lah. Hadis sahih hadis Muslim dan Ahmad. Jadi kita boleh tukar ganti dengan benda yang betul-betul boleh diukur dinilai dah. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang membeli makanan kemudian dijual sehingga tercukupi. Beli makanan lepas tu jual sehingga cukup gitu je. Jadi benda tu tak jelas. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Diriwayatkan pula dari Ibnu Umar secara marfu', man ibta'a ta'aman fala yabi'hu hatta yaqbidahu. Barang siapa yang beli makanan maka hendaklah ia tidak menjualnya hingga memegangnya berada tangannya secara sah. Hadis sahih hadis Bukhari Muslim. Dia macam tak dia kot bagi tak memenuhi mutlak. Contohnya dia bagi tak ada tangan lagi dah nak jual nyo ke buah nyo ke dah ataupun tanaman berah ke apa dah. Bagi tak tangan lagi dia kata jual dah. Berapa 100 kilo ke apa nak jual. Bagi dia tak ada lagi tangan dia. Tunggu orang mari dah. Bagi tu macam tak ada lagi tangan dia jadi takut tak siapa kat ada penipu tu dah. Diriwayatkan kali ni tepuh boleh nak cuk tapi janganlah siapa kau jual lagi. Istilah jual tak boleh lagi dah. Diriwayatkan pula dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu secara marfu', man bata'a ta'aman fala yabi'u hatta yastawfiyah. Barang siapa yang beli makanan maka hendaklah ia tidak menjualnya hingga mencukupinya. Betul-betul yang jual tu bagi ada dah. Kalau nak jual 100 kilo beras, biar ada dah 1 kilo beras. Jangan duk tahan ni taman baru nak cari dah. Ibn Abbas mengatakan saya tidak menghitung nilai normal segala sesuatu barang kecuali dengan semisalnya. Hadis sahih hadis Bukhari Muslim dan lainnya. Jadi gitulah demikianlah pendapat kalangan mazhab Hanafi. Yang kelima, barang yang dijual terbebas dari hal-hal yang mencegah keabsahannya. Sebagaimana yang akan dikemukakan dalam syarat-syarat sah jual beli. Seperti jual beli yang mengandungi unsur riba. Persyaratan dalam jual beli setelah dikumandangkan azan jemaat dan sebagainya. Jadi masa-masa ni perkara-perkara tersebut boleh membatalkan jual beli lah. Contohnya unsur riba. Jadi dia kena boleh balik lah. Ada unsur-unsur pelik riba lah. Ataupun dia kata jual beli padahal dia ada riba dah. Dia kata nak jual kereta tapi dia guna konsep pinjaman dah. So pinjam bank ni tapi tidak ada konsep jual beli ataupun ijarah. Maka ia akan jadi unsur riba lah. Tak boleh juga. Dibatal lah. Ataupun syarat tambahan. Jual beli ni kena satu syarat bagi tu. Padahal apa syarat lagi dah. Tambah syarat-syarat lain. Yang di luar. Yang kita kata kat. Sepatut tak ada. Dia kira suruh terima bagi tu saja. Ni ada syarat lagi. Dengan syarat dia mendepakan 5 tahun dan 10 tahun. Kegapur. Ataupun benda-benda yang kita kata bukan suruh milik sepenuhnya. Ini bahaya lah. Jual beli setelah dikumandangkan azan jemaah tak boleh juga dah. Dari azan jemaah tak boleh jual beli lah. Ada khilaf lah, ada kata sah tak sah, ada kata haram. Tapi secara umumnya kita ambil dulu lah kata tak sah jual beli lah. Catatan persyaratan kesucian barang yang dijual tidak diperlukan kerana persyaratan ini sudah masuk dalam syarat intifak pemanfaatan. Ada kau mesti tidak ada najis sama sekali dah. Suci benda tu dah. Dia kata kalau benda tu manfaat tak apa, kalau tak ada manfaat tak boleh lah. Permasalahan terkait dengan hal yang telah berlalu. Pencatatan akad jual beli ni. Perlu kau catat ya. Rujuk ilal sunan dan Fathul Bari. Jadi sudah dikemukakan sebelumnya bahawa pencatatan dalam jual beli barang-barang yang berisiko kecil tidaklah dianjurkan. Misalnya barang-barang keperluan sayur mayu, rempah-rempah, makanan mudah-mudah kerana intensiti akad jual beli barang-barang ini sering terjadi. Sehingga memberatkan beliau mesti mengangkat seorang saksi dan naif pula juga mesti mencari bukti atasnya. Atau bahkan mengajukan perkara konflik penjualannya kepada hakim. Nak buat serabut untuk hakim dah. Okey, remeh-temeh dah. Okey, remeh-temeh nak bawa cara mahkamah. Nak cara mahkamah ni nak dokumentasi nak kertas. Jadi kita payah. Bos saya maru sikit. Cuma kalau bayar tu besar, bahan dah. Beli saya banyak boleh. Dah. Nak butai beribu je beli dah. Antara top price kau hak ni kau banyak tu. Kalau bawa 20-30 ya, kita kata tak boleh modal lah. Sebab tertih dokumentasi pun benda-benda kita kata perlu dah. Ketimbang masalah kita ada dokumentasi. Contoh perjanjian beli rumah, kau kereta, kau apa dah. Bai'atil ajamin, kau apa ikutlah istilah-istilah sewa jual beli ataupun bai'un inah dah ataupun sebagainya. Benda-benda tu kalau dia perlu kepada kontrak yang jelas. Kalau bangkit bongkar dan bagi tu mahal dah. Bayar boleh-boleh dah.
1000 bulan, lepas tu lebih berpuluh tahun. Jadi benda tu perlu ada dokumentasi lah. Tidak jadi pertikaian lepas ni. Kecuali dalam kes jual beli dengan tanggal waktu tertentu lah. Di sini dianjurkan untuk mencatatnya secara mutlak. Contohnya bayar jenis beli butek, bayar hak lama ni lah. Bayar yang lama, bayar ansurai ke apa. Benda ni perlu kepada akad jual beli, catat lah, maksudnya rekod, dokumentasi. Hal ini didasarkan pada firman Allah Ta'ala, وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya untuk batas waktunya, yang waktunya baik hutang itu kecil maupun besar. Jadi demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan. Kecuali jika itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Surah Al-Baqarah surah kedua ayat 282. Jadi tunai ni hak selesai sekaligus, tak timbul masalah. Yang tak timbul masalah, kalau timbul masalah boleh rekod lah. Contoh nak claim apa panggil kata warranty ni, boleh ada recording dah. Ada resip ke apa separe dah. Tapi kalau barang tu jenis bom makan dia, bos sekali makan gitu, tak perlu dah. Kita kata nak perlu recording menyusahkan lah. Jadi benda tu hutang pun kena rekod dah. Hutang ni kita berhutang orang kau, orang berhutang kita kau, kena semua tu kena rekod. Jangan kita anggap remeh. Kalau benda tu besar, beribu kat kena ada saksi, boleh ada bertulis. Kalau tak sapa kepada apa pegawai ke apa pun dak. Cok stamp ke apa dak, maksudnya kita kena tentu juga. Molek juga kita walaupun anak beranak kena ada saksi dah. Ada tulis menulis dah. Apabila timbul masanya jadi masalah lah kalau kita main mati siapa-siapa anak beranak kat susah. Okey kau dah. Adapun untuk barang-barang yang berisiko besar, pencatatan jual belinya sangat dianjurkan. Hal ini didasar kepada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmizi. Diriwayatkan dari Abdul Majid bin Wahab, ia berkata, Al-Adda bin Khalid bin Hauzah berkata kepadaku, maukah aku bacakan padamu surat yang ditulis oleh Rasulullah SAW kepadaku? Aku menjawab, tentulah. Ia pun mengeluarkan selembar surat kepadaku yang berbunyi, inilah barang yang dibeli oleh Adda bin Khalid bin Hauzah dari Rasulullah SAW. Ia membeli seorang budak lelaki dan perempuan dari beliau yang tidak berpenyakitan, masih menjadi tanggungan maupun bersifat keji. Ini adalah transaksi jual beli antara seorang Muslim dengan Muslim lainnya. Hadis Hasan hadis At-Tirmizi dan Ibn Majah. Jadi Nabi pun ada rekod jual hamba. Jual hamba ni ada rekod dia. Maksudnya ada tulis siapa ke sahabat ni Al-Adda bin Khalid bin Hauzah ni boleh buat tubik dia antara jual beli dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mungkin jual beli hamba tu besar kan, perkara besar. Dia ada recording, ada tulis menulis dah. Ada catatan. Pendapat ini diusung oleh Abu Bakar bin Arabi lah. Qadi Abu Bakar lah. Ibn Arabi lah. Pengarang kitab Tamhid ke apa syarah Muwatta Imam Malik Apakah dalam jual beli wajib adanya penyaksian, ada saksi? Rujuk ila Sunan Tafsir Qurtubi dan Nadhr At-Tarn. Adakah jual beli wajib ada saksi ni? Kalangan ulama bersih pendapat mengenai perintah yang terdapat dalam firman Allah Ta'ala, wa asyhadu idza tabaya'tum. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli. Surah Al-Baqarah surah kedua ayat 282. Pertama, perintah ini bersifat wajib. Ada ulama kata wajib. Demikianlah pendapat Abu Musa Asy'ari, Ibnu Umar, Ad-Dhahhak, Sa'id bin Musayyab, Jabir bin Zaid, Mujahid, Daud bin Ali dan putranya Abu Bakar, Atta, Ibrahim An-Nakhai, Jabir bin Zaid dan dikuatkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari dan Ibnu Hazm. Ini pendapat kata wajib. Mereka mendasarkan pandangan tersebut pada zahir perintah yang menunjukkan wajib. Selain itu, jual beli itu merupakan akad muawadah, yakni serah terima. Sehingga akad ini pun wajib dipersaksikan sebagaimana halnya dalam kes pernikahan. Macam kes nikah, kita duk cakap nikah, harus gagal cari saksi. Kita beli ke dagang, beli tak gagal pun ada saksi kedok ni. Kedua, perintah ini bersifat sunnah. Ini pendapat kedua dah. Ada ulama kata sunnah tak wajib. Demikianlah pendapat Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Ayyub Al-Hasan Asy-Sya'bi, Asy-Syafi'i, Malik, Ishaq dan para penganut aliran rasionalis Ashab Ra'yi lah, biasanya mazhab Hanafi lah. Ibn Arabi mengklaim bahawa pendapat ini merupakan pendapat keseluruhan ulama. Ibn Arabi kata seluruh ulama.
Dan ia pun menilainya sahih. Demikian halnya dengan Al-Qurtubi. Jadi ulama Ibn Arabi dan Al-Qurtubi kata sunnah. Sepakat dia soal kata seluruh nama. Tak ada khilaf macam gitulah. Mereka mendasarkan pendapatnya pada dalil hujah yang sebagaimana berikut. Pertama, Nabi SAW pernah melakukan jual beli tanpa menghadirkan seorang yang menjadi saksi sebagaimana telah disebutkan dalam hadis Al-Adab bin Khalid. Yang telah disebutkan sebelumnya. Adab bin Khalid ni Nabi tulis. Tapi saksi tak ada. Jual beli hamba ni. Tak ada dah disebut ke siapa je saksi ni. Mungkin tak ada saksi. Kita tahu lah ada saksi sungguh dia. Tapi di situ tak sebut lah. Kemungkinan tak ada lah. Jadi dia hanya sebut jual beli dia bertulis, bercatat. Yang kedua, Nabi SAW pernah membeli bahan makanan beberapa sok gandum dari orang Yahudi dengan menggadaikan baju besi beliau kepada orang Yahudi tersebut. Hadis sahih dari Bukhari dan Muslim. Jadi Nabi beli gandum, gada baju besi dia lah kepada orang Yahudi. Hadis sahih dari Abu Daud dan Nasa'i. Jadi jika penghadiran saksi jual beli memang wajib, tentu ia juga wajib dalam penggadaian ini. Kerana khawatir akan menimbulkan pertengkaran satu masa nantinya. Nabi SAW membeli kuda dari seorang badui. Kemudian orang badui itu mengingkari jual beli tersebut sampai Khuzaimah bin Sabit. Yang ni silap. Ni baru hadis. Tadi hadis Bukhari Muslim tadi dah. Ni baru hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasa'i ni. Pasal orang badui ingkar jual beli kuda dah. Sampai kepada Khuzaimah bin Sabit menjadi saksi bagi Rasulullah SAW dan tidak pernah ada berita yang nukil bahawa beliau menghadirkan saksi dalam jual beli tersebut. Jadi sininya Khuzaimah ni bukan tertengok dah. Tapi Nabi tak bawa lah Khuzaimah sebab tengok dia jadi saksinya. Jadi orang Badui ni saja cari pasal. Dia kata tak mengaku pula dah. Dia nak perangkat Nabi ke apa wallahu a'lam lah. Jadi situnya seolah-olah tidak wajib lah kalau kira orang Nabi sendiri tak panggil saksi. Bermakna tidak wajib lah. Yang ketiga, Nabi SAW merintahkan Urwah bin Al-Ja'ad untuk membelikan hewan kurban dan tidak menyuruhnya mempersaksikan pembeliannya. Urwah memberitahukan kepada Nabi SAW bahawa ia membeli 2 ekor kambing kemudian menjual salah satunya dan beliau tidak mencelanya kerana ketika ia tidak mempersaksikannya. Maksudnya dia tak tanya, dia suruh orang ni pakai percaya pula dah. Nabi percaya pada sahabat dia Urwah ni. Ikut mula dah berseria carilah kambing ke apa. Dah. Dia pun beli kambing tu dengan harga beli 1 dinar tu boleh 2 ekor bukan seekor dah. 1 dinar tu beli 2 ekor kambing. Lepas tu dia jual. Seekor kambing beli 1 dinar. Jadi ada seekor kambing dan 1 dinar. Dia pun pergi jumpa Nabi suruh. Jadi Nabi tak tanya mu ada saksi ke tak dah. Nabi tak tanya dah. Yang keempat adalah manusia senantiasa mengadakan aktiviti jual beli baik dalam perjalanan maupun saat bermukim di darat maupun di lautan, di tanah landai maupun di pergunungan tanpa menghadirkan saksi, kendati pun mereka mengetahui hal ini tanpa adanya penolakan. Seandainya penghadiran saksi memang wajib, tentulah mereka memberikan penolakan terhadap orang yang meninggalkannya. Itu hujah lagi lah. Yang kelima dah. Hujah lagi, yang kata sunat ni, jual beli antara manusia banyak terjadi di pasar dan tempat lainnya. Seandainya penghadiran saksi memangnya wajib, tentulah hal tersebut akan mendatangkan kesulitan bagi mereka. Padahal Allah Ta'ala telah berfirman, Huwa jitabakum wa ma ja'ala alikum fid dini min haraj. Dia telah memilih kamu dan dia tidak menjadikan kesekaran untukmu dalam agama. Surah Al-Hajj, surah ke-22 ayat 78. Perintah dalam ayat ini dan persaksikanlah bertujuan memberikan petunjuk dan ajakan menjaga harta. Sebagaimana halnya perintah gadai dan pencatatan. Dan perintah ini tidaklah wajib. Ini adalah pendapat yang kuat. Jadi persaksikanlah tu ayat tu ajakan untuk jaga harta lah. Tapi bukan wajib lah. Jadi ada 2 perkara, catat so ni saksi. Ni saksi pula kita bincang ni. Jadi tengok sini tak wajib belakang. Kecuali benda tu besar. Takut timbul pertengkaran pada masa akan datang. Peringatan dah. Salah satunya du'una Allah fala yustajabu lahum wa rajulan kan lahu 'ala rajulin malin falam yushhid 'alaihi. 3 golongan manusia yang berdoa kepada Allah dan doa mereka tidak dikabulkan. Di antara mereka adalah orang yang memiliki urusan wang dengan orang lain dan dia tidak mempersaksikannya. Ada hadis gitu seolah-olah mewajibkan saksi ni. You urusan manusia jual beli ke apa, dia tidak panggil saksi. Masalah hadis ni adalah hadis dhaif. Tergolong hadis dhaif, tidak boleh dibawa hujah dia. Okey, asal-usul perintah pencatatan, kita catat rekod ni dan penghadiran saksi dalam akad jual beli ni. Asal-usul dia. Main mana?
Kita cek hadis ni. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lamma khalaqallahu Adam wa nafakha fihi ar-ruh, atasa faqala alhamdulillah. Fahamidallah biiznillah. Faqalahu rabbuhu rahimaka ya rabbuka ya Adam. Faqalahu ya Adam, idhhab ila ulaikal malaikah ila mala'in minhum julusun. Faqulin assalamu alaikum. فذهب قالوا وعليك السلام ورحمة الله وبركاته ثم رجع إلى ربه فقال هذه تحيتك وتحية نبيك وبينك وبينهم. وقال الله تبارك وتعالى له ويداه مقبوضة اختر أيها شئت. فقال اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين مباركة ثم بسطها فإذا فيها آدم وذريته. فقال أي ربي ما هؤلاء؟ قال هؤلاء ذريتك. فإذا كل إنسان مكتوب عمره بين عينيه فإذا فيهم رجل أضوأهم أو قال من أضوائهم لم يكتب له إلا 40 سنة. فقال أي ربي زد في عمره؟ فقال ذاك الذي كتب له. قال فإني قد جعلت له من عمري 60 سنة. قال أنت وذاك. قال ثم اسكني الجنة ما شاء الله ثم اهبط منها. فكان آدم يعد لنفسه فأتاه ملك الموت فقال له آدم قد عجلت قد كتبت لي 1000 سنة. قال بلى ولكنك جعلت لابنك داود منها 60 سنة. فجحدت ذريته ونسي فنسيت ذريته فيومئذ أمر بالكتاب والشهود. Hadis ni lah panjang cerita hadis ni. Hadis riwayat Ibn Hibban ni. Hadis ni katanya sahih lah, hadis ni sahih lah. Hadis Tirmizi, Ibn Hibban, Baihaqi dalam Asma' was Sifat dan Ibn Khuzaimah dan Tahir. Okey, kita masuk baca maksud dia lah. Ketika Allah menciptakan Adam dan meniupkan roh nyawa ke dalam dirinya, dia pun bersin sambil berseru alhamdulillah. Dia memuji Allah dengan izinnya, dengan izin Allah. Puji Allah pun dengan izin Allah. Kasih sayang Allah menyebabkan kita ni boleh puji Allah. Tuhan pun berfirman kepadanya, semoga Tuhanmu selalu mengasihimu wahai Adam. Temuilah malaikat-malaikat itu. Dia pun pergi menuju sekumpulan malaikat yang sedang duduk. Lantas memberikan salam kepada mereka, kepada malaikat lah. Dan berseru, semoga keselamatan senantiasa tercurah pada kalian semua. Mereka menjawab, semoga tercurah bagimu keselamatan dan kasih sayang Allah. Dia kemudian kembali kepada Tuhannya dan Allah pun berfirman, inilah bentuk sapaanmu dan sapaan di antara anak keturunanmu. Maksudnya sebut Assalamualaikum. Dah. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Nah, gitulah sebutan. Lepas tu jawapannya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ucapan tu jadi ucapan yang dipakai oleh anak cucu ada lah. Nak start siapa, nak kecek, sebut waktu dulu Assalamualaikum ni. Allah pun berfirman sambil kedua tangannya menggenggam ya. Pilihlah mana di antara keduanya yang kamu suka. Dia menjawab, aku milih tangan kanan Tuhanku dan kedua tangan Tuhanku adalah kanan dan penuh keberkahan. Kemudian Allah ni masalah ayat sifat lah dah. Jadi dalil-dalil sifat ni ikut Asy'ariyah ni takwil macam-macam lah, pening pakai kan. Ikut salah dia terima seadanya, tak usah tanyalah bagaimana dah. Allah SWT ni kita boleh mikir dah. Kita tak boleh fikir, terima seadanya apa yang dia kata gitu-gitulah, tak usah duk guna ilmu kalam ke gapo siapa belik-belik dah. Takut serupa dengan makhluk banyak menafikan. Sedangkan benda tu tak ada dalil hadis menafikan dah. Al-Quran hadis tak ada sebut pun menafikan. Dalam Quran sebut laisa kamitslihi syai', gitulah, tak serupa dengan makhluk, bukan menafikan sifat dah. Jadi begitulah cerita sini pun. Kemudian Allah membentangkannya, ternyata di dalamnya terdapat Adam dan keturunannya. Adam pun bertanya, siapa gerangan mereka? Wahai Tuhan. Allah pun menjawab, mereka adalah keturunanmu. Sekonyo-konyo setiap manusia ditulis usianya di antara kedua matanya. Nah, jadi kitanya ada dah umur berapa dah. Tak kira mati ke kau mati ke aksiden ke, semuanya ada dah. Mati atas kati kau gapo, semuanya telah tetap. Di tengah-tengah mereka terdapat seorang lelaki yang bersinar di antara mereka, dan atau termasuk yang paling bersinar di antara mereka, dan ia hanya diberi jatah umur 40 tahun saja. Adapun bertanya, siapakah ini wahai Tuhan? Allah menjawab, ini adalah anakmu Daud. Nabi Daud 40 masa tu dah. Dia tercatat. Usianya aku tetapkan hanya 40 tahun saja.
Adam berkata, Tuhan, jika kau berkenan, tambahlah umurnya. Allah menjawab, itu pun ketetapan yang sudah aku tuliskan baginya. Ada pun menimpalinya. Kalau begitu, bolehkah aku berikan 60 tahun umur niku kepadanya? Nah, Allah menjawab, tinggallah engkau dan dia di syurga. Adapun tinggal di syurga hingga waktu yang hanya diketahui Allah untuk kemudian diturunkan dari sana. Ada berhitung usia dirinya. Ketika malaikat maut datang kepadanya, ia pun berkata kepadanya, kamu datang terlalu cepat, bukankah umurku ditetapkan 1000 tahun? Ia menjawab, benar, tetapi engkau telah menyerahkan 60 tahun usiamu untuk anak keturunanmu, iaitu Daud. Ada pun mengingkarinya, sehingga keturunannya pun suka mengingkari dah. Dia lupa sehingga keturunannya pun suka lupa. Sejak itulah diperintahkan pencatatan dan penghadiran saksi. Ini hadis sahih dengan berapa jalur periwayatan, Hadirat Tirmizi, Ibnu Hibban, Al-Bahaqi dan Asma'us Sifat, dan Ibnu Khuzawah dan Tauhid. Ibnu Hibban dan Al-Mawarid. Ini gitulah. Apakah jurutulis? Jadi kalau kita tengok situ, seolah nak ojaknya kena ada saksi dan catat dah. Molek lah. Cuma ni kalau benda remeh-temeh tak payah. Benda yang kita kira besar ada kemungkinan timbul kecelaruan ataupun keraguan ataupun timbul masalah pada masa mendatang. Baik rekod bertulis ataupun saksi. Ataupun dua-dua sekali nak suruh kemah dah. Okey, lepas tu apakah jurutulis dimestikan mencatat ataukah ia hanya dianjurkan saja? Rujuk tafsir Qurtubi jilid 3 masalah 332 dah. Jurutulis pula. Sekarang jurutulis dah. Nabi suruh tulis, orang lain tulis kau, Nabi sendiri tulis kau, Allah alam lah. Tapi yang pentingnya kalau ada jurutulis, ya ada jurutulis. Ataupun lah ni dia guna komputer ke apa dah. Lagi cepat lah. Ada mesin dia lagi cepat. Itu pun salah satu bentuk jurutulisnya. Dalam masalah ini ada 3 pendapat di kalangan ulama. Pertama, dia mesti mencatat apabila diperintahkan mencatat. Ini adalah pendapat At-Tabari dan Ar-Rabi'. Yang kedua, dia mesti mencatat bila tidak ada jurutulis selainnya. Kerana jika ia enggak menulis, maka ia berarti telah membahayakan orang yang berhutang. Orang yang terlibat dengan jual beli itu. Ini adalah pendapat Hasan Basri. Yang ketiga, ia mestilah mencatat bila dalam keadaan hutang, keadaan luang. Inilah pendapat As-Suddi. Ibn Arabi mengatakan yang sahih bahawa perintah pencatatan merupakan perintah anjuran. Perintah sunat, anjuran saja. Dan Al-Qurtubi pun menyatakan tidaklah wajib. Barangkali pendapat kedua lah yang paling representatif, yang paling rajih. Kerana mengandungi unsur menghindarkan bahaya darar dari orang lain. Pendapat kedua lah. Dah. Kalau tak tulis, bahaya orang lain. Kalau kemungkinan timbul masalah mendatang, kena tulis lah. Kena tulis. Kalau tidak timbul masalah pada masa mendatang, tak wajib tulis. Gitulah nak. Apakah jurutulis berhak mengambil bai jasa, bayar upah lah. Upah pencatatan akad. Dia nulis, dia kena upah dah. Tafsir Al-Qurtubi lah. Al-Qurtubi mengatakan para ulama tidak berselisih pendapat mengenai kebolehan mengambil upah jasa atas pencatatan dokumen. Macam pegawai lah, pegawai. Jadi dia boleh ambil wang fee bayar untuk buat dokumentasi, untuk buat catatan dah. Kalau kita tengok dah ni, pegawai ni hak cara mahkamah tu sekarang lah dia boleh pitih. Hak biasa banyak dia boleh pitih ni ialah melalui buat dokumen perjanjian dah. Dokumen perjanjian beli rumah, dokumen perjanjian beli kereta. Semua tu boleh pitih dia dah. Boleh atas, orang kata atas hangin, macam atas hangin lah. Tapi peranan yang penting dah. Kita kena menghargai lah pegawai dah. Pasal kalau timbul masalah mendatang, kata ada dokumentasi seperti itu, masalah juga dah. Adalah setengah-setengah orang deki dah. Ada setengah-setengah dia kata, orang lain contohnya arkitek, payah melukis macam main dah. Pegawai ni copy paste dah. Copy paste tukar nama dah. Cuma gana tapi, itulah kepakaran dia dah. Okey, Ibn Arabi bahkan menegaskan hendaknya ia tidak mencatat sebelum mengambil haknya dah. Siapa Ibn Arabi kata, lagi tak beri upah jangan duk rekod dah. Ambil upah baru rekod, baru catat dah. Siapa yang membayar upah jasa pencatatan penjual ke atau pembelinya? Rujuk tafsir Qurtubi. Jadi Al-Qurtubi menjelaskan Imam Malik dan ulama lainnya menyatakan bahawa upah jasa orang yang menakar dibebankan kepada penjual. Penjual dah. Malik beralasan dengan firman Allah Ta'ala, mereka berkata pada Yusuf, maka sempurnakanlah takaran kami. Saat itu Yusuf yang menyempurnakan takaran. Jadi upah yang sama diberikan pada penimbang, penghitung dan yang lainnya, iaitu daripada pihak penjual. Para ulama juga sepakat bahawa biaya angkut ke tempat akad, jika saat itu barang tidak ada di tempat akad, dibebankan kepada penjual. Jadi semua tu
penjual. Cumanya ambil untung lebih lah sikit dah. Biar apa tidak siapa rugilah dah. Kos-kos lain ni kita tanggung pakai kos bagai tu saja dah. Kos pengangkutan, kos ni lah. Kos je pencatik kalau zaman dulu ni kak. Kos komputer gapo lah dah. Kos recording, kes tubik resip gapo dah. Benda-benda gitu. Memanglah penjual tanggung dah. Gapo ni caluk atau makelar? Benda pula dah. Bahasa Indonesia. Rujuk al-fiqh islami wa adillatuh al-mawsu' al-quwatiyah al-fiqhiyah fatwa lajnah daimah dan fathul bariyah. Okay, caluk atau makelar adalah perantaran antara penjual dan pembeli dalam proses jual beli. Percalunan ada dua macam. Percaluan. Oh ni orang tengah ni nak. Orang tengah antara pembeli dengan penjual. Lehan dah. Pertama, percaluan ataupun orang tengah ni jual beli sesama urban, sesama bandar tu, sampai kampung tu. Jenis ini boleh dan upah jasa yang diberikan pemilik jasa pencaluan hukumnya halal. Namun jumhur ulama mensyaratkan dalam pencaluan ni jenis ini agar upah jasa yang dibayarkan kepada makelar jelas nominalnya. Kepada ni lah, kepada orang tengah ni jelas. Ibn Sirin, Atta, Ibrahim dan Hasan berpendapat bahawa upah jasa yang diberikan pada tu tidak apa-apa dah pada orang tengah ni. Kita dah. Panggil apa ya? Panggil istilah dia kalau tanah warga apa ni ada dah teringat broka tanah ni broka tanah orang jual broka ni nak jadi broka kereta broka tanah ke apa ni dia boleh ambil tapi kena jelas ni jangan dia main tipu dia pakak dengan penjual pembeli dia pakak macam-macam seolah-olah dia nak ambil tengah perkara berugi satu pihak dia jelas lah biar jelas dia. Dikomentari oleh Bukhari dalam sahihnya bab upah broka dari menulis transaksi persewaan. Jadi orang tengah lah ataupun broka lah. Ibn Abbas menambahkan tidak mengapa bila seorang mengatakan jualah baju ini dan ambillah selebihnya kelebihan dari harga jual. Jadi orang tengah tolong jual dah macam broka tolong jual dah. Ataupun gitulah dah. Hal senada juga dikatakan oleh Ibn Sirin. Tidak mengapa bila seorang berkata jualah barangku ini tiga harga sekian-sekian sementara untungnya untukmu dan untuk kita bagi dua. Tolong jual ada. Atau brokat ataupun jadi orang tengah lah. Jadi orang tengah lah. Ataupun pakat lah macam mana pun. Yang pentingnya macam jadi orang tengah minta tolong jual bagi dia dah. Jadi Al-Bukhari menyatakan praktik percaluan istilahnya brokat ini semacam ini diperbolehkan orang tengah lah. Sementara mengutip pendapat dari ulama Kufah, Ibn Muzir menyatakan makruh. Ulama Kufah kata makruh. Sebenarnya kalau kita selidik, kalau dia sampai ada unsur yang ada mengganggu lah ketenteraman atau apa. Jadi barang terlalu mahal ke apa, mungkinlah dah. Tapi setengah kali memang kita perlu ke orang tengah lah. Jadi orang yang buat tu tidak perlu mikir banyak kali lah. Sekarang ni banyak ke jadi syarikat yang syarikat pos bagai ada ataupun jadi apa kata yang ambil barang runcit seluruh negara kila-kila tu yang ambil dengan kuantiti banyak jadi orang kila tu jual banyak sekaligus lah tak payah mikir nak saldo dah jadi orang ni lah hantar kepada peruncit-peruncit seluruh Malaysia ke gapo dah contoh kat Kalimantan Merah tu lah angkining dah jadi bagai-bagai dia jadi benda ni tak apalah kira dah. Yang kedua broker ni ataupun orang tengah ataupun jadi tengah lah syarikat tengah ni jual beli antara orang kota dengan orang badui pedalaman. Ini masalah. Kabarnya orang kota diberi kuasa untuk menjualkan barang milik orang pedalaman dengan cara menjadi broker ataupun orang tengah bagi orang pedalaman yang akan menjual barangnya. Demikian keterangan jumhur ulama dan kalangan mazhab Hanafi. Terkait dengan hukumnya kalangan ulama sepakat mengharamkannya. Penjelasan detail masalah ini akan dikemukakan dalam masalah jual beli yang diharamkan. Lepas ni kita bincang lah macam mana haram. Sebenarnya ada perincian lagi dah. Tapi yang pentingnya kalau sampai mengenai orang kapur tu dia ambil banyak jadi murah bagi dia. Jadi orang kapur tu sepatutnya boleh beli dah. Boleh jual di bandar. Itu masalah. Dia boleh jual mahal sikit. Dah. Tapi kan ambil orang yang orang tengah ni siapa yang boleh beli murah daripada orang kapur. Dia jual banyak mahal di bandar dah. Jadi orang kapur tak boleh hutang banyak. Ni wak nyanyi kau kapur lah ni. Ni unsur wak nyanyi dah. Jadi unsur-unsur gini kau kena ambil tanggungjawab. Jangan biar gitu dah. Biar berpatutan lah. Biar sama-sama untung dah. Janganlah siapa kau orang. Biasanya orang tengah ni.
ni jadi broker ni kaya je, boleh beli banyak dengan harga murah. Jadi jual memang harga mahal masalah tu nak. Kalau harga murah juga tak apalah dah. Harga mahal menyebabkan harga orang kampung ni sepatut boleh jual. Kalau orang kampung tak boleh jual tu lagi kan. Orang kampung ni boleh pergi mana boleh jual di pasar malam ke pasar apa. Boleh hutu banyak lagi. Ni boleh hutu sikit kena sekat ke orang tengah ni dilarang ni dah. Ini kita kira lepas ni lah. Okey, pengecualian barang yang dijual. Rujuk syarah al-Aba'an Muslim. Syarah al-Ba'in ni. Kau apa? Tapi syarah al-Muslim ni. Dan I'lan Sunan Naul Atar al-Mawsu' al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah. Itu rujuk ke kita. Apabila barang dikecualikan itu sudah diketahui secara pasti dan tidak sampai menyebabkan ketidakjelasan barang yang dijual. Seperti pengecualian salah satu barang pohon, batang pohon atau salah satu rumah. Maka jual beli ini sah menurut kesepakatan ulama. Ya ada jual semua tanah kecuali pohon tu kau gana. Pendapat ini dikemukakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Dan apabila barang yang dikecualikan itu tidak diketahui secara jelas dan macamnya, misalnya mengecualikan barang tidak diketahui secara pasti, maka jual beli ini tidak sah. Hal ini dikarenakan jual beli demikian mengandungi unsur penipuan disertai ketidakpastian. Contoh ni semua ni jual dah. Hak dalam rumah ni kecuali kereta dah dia kata. Nampak tak apalah jelas dah. Tapi kalau barang ada benda kecuali tapi tahu gapo, ada benda tak jelas lah. Lepas ni hamba rojak kata asyik gitu dah. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah bahawa Nabi SAW melarang adanya pengecualian dalam jual beli kecuali apabila diketahui ditentukan pengecualiannya dengan jelas. Diketahui dah. Hadis sahih hadirat Nasa'i dengan lafaz seperti ini, Abu Daud, At-Tirmizi dan Muslim dengan tanpa syarat. Di benda-benda ni kita kena elok benda-benda yang tak jelas. Tak jelas tu jadi haram dah. Tak jelas tu jadi haram, jadi makan harta manusia secara batil, secara haram. Kriteria pembeza antara barang yang boleh dikecualikan dan yang tidak boleh dikecualikan. Setiap barang yang boleh diperjualbelikan secara terpisah boleh dikecualikan. Sedangkan barang yang tidak boleh diperjualbelikan secara terpisah maka tidak boleh dikecualikan. Kalau benda tu duduk sekali, pokok dari tanah tu, tak sejual pokok tu. Payahlah tanah tu sekali pokok dah. Jadi benda tu tak boleh lah. Benda yang berserentak dengan dia tak boleh. Kalau kita nak kecualikan pasal payah dah. Tak ada asal kaedah pertama maka dalam boleh menjual kebun dengan mengecualikan pohon tertentu yang ada dalamnya. Asalnya boleh kata dah. Sementara atas dasar kaedah kedua tidak diperbolehkan mengecualikan jenis hewan yang masih dalam kandungan induknya. Orang kata boleh pokok. Tak tahulah boleh ke mana tak. Kali kena tebel beri ketua asal kali tak. Atau pokok tu boleh ditolak pokok tu maksudnya boleh tanam balik dah. Dia korek-korek tu boleh tanam tempat tanah hak penjual dah. Dia tu pokok tu je yang nak dah. Pokok durian dah. Durian musykin dah. Apabila timbul isu ke apa, dia nak jual semua tanah tu tapi pokok yang musykin dia nak. Jadi dia pun korek nangka. Sekali nak bau akar-akar je tanah-tanah tu bawa punggah nak rela ke apa, pergi pas tanah dia dah. Kalau boleh tak mampu lah dah. Kalau mampu tahu dah. Tapi kalau tak mampu, dia boleh punggah pokok boleh dah. Atas dasar kedua hak kata tak boleh ni bagi sekali tu jenis haiwan yang masih dalam kandungan induknya. Saya tak jual lembu, saya nak jual semua sekali lembu ni kecuali anak dia perut dah. Dia nak perut tu payah dah. Perkara tamu tak tahu lagi hidup ke tak. Kedua nak payah lah bagi kita dah. Pas dari perut nak kira dah. Bagi yang kata dalam dua lagi. Kerana tidak diperbolehkan menjual janin secara terpisah. Demikian pula dengan pengecualian yang tak boleh pisah. Janin tu sekali nak mak dia lah jual dah. Tak boleh jual mak saja nak janin tu dalam perut tu nak beli ke tak sejual nak. Atau tak boleh lah dah. Lepas tu menjual usul barang utama dah. Rujuk al-Mawsu' al-Kuwaitiyah, Mawsu' al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah, I'lan Sunan, Fathul Malik bit-Tabwid, At-Tamhid karya Ibn Abdul Bar dan Fathul Qadir. Yang dimasukkan dengan usul adalah tanah, rumah, kebun, haiwan dan hal yang mengikutinya dalam jual beli lah. Jual tanah sekali pokok sekali dengan apa dah. Maupun yang tidak termasuk dalamnya dah. Kaedah-kaedah yang mendasari usul. Setiap barang yang secara tradisi mengambil nama barang yang dijual masuk dalam jual belinya. Kendati pun tidak disebutkan secara jelas. Dia kata jual tanah ni. Dia tak ayat jelas. Sekali nak rupuk, nak tanah, nak pokok dari tu dah. Tak ada ayat dah. Yang kedua, barang yang berhubungan secara tetap dengan barang yang dijual masuk ke dalam barang yang dijual dah. Sekarang ni perkara tu sekaligus kereta ni ada stereo, ada kursi, ada gapo, sekali berbagai dari dia lah. Kita kata tak saya jual cushion tu tak payah dah. Jadi kita sekarang asah ni tak sebut kat pakai sekaligus laku dah.
kira boleh jual sekaligus lah dengan barang hak dalilnya sekali lah. Jual beli tanah. Orang yang menjual tanah secara automatik mengikut sertakan tanamannya dan bangunan-bangunan yang ada di tanah tersebut. Di atas tanah tersebut kerana keduanya berhubungan secara tetap dan termasuk hak-haknya dah. Ini adalah pendapat semua mazhab. Demikian juga berbatuan yang dibuat secara tetap, yang secara permanen, secara kekal padanya dah. Di semua tu kalau kita jual beli tanah pun, kata tak boleh jual rumah ni, nak jual tanah saja tak boleh lah. Dia kena sekali kira sekali rumah dah. Kena nilai sekali rumah dah. Kejual beli rumah. Orang yang menjual rumah mengikut sertakan bangunan, halaman, pohon yang tanam dan yang berhubungan dengan kemaslahatan rumah seperti tangga, rak, pintu dan yang lain-lainnya. Akan tapi harta karun yang terpendam dan benda yang terpisah dari rumah, misalnya tali dan timba serta benda-benda yang tidak bergerak seperti batu dan kayu tidak diikutkan bersama padanya. Kalau rumah jenis tanah rumah banglo ni, sekaligus lah dah dengan tanah negara apa dah. Tapi ada jual rumah ni, dia rumah kondo dia. Kondo tu rumah dia hak tanah lah. Tak ada tanah pun dah. Yang penting je kalau bersamaan dia tak boleh dipisahkan. Baru dah kira sekali dah. Mengikut kebiasaan lah. Tapi kalau benda tu boleh dipisahkan macam tak diberi contoh ke apa. Tali, batu, kayu tidak ikut padanya dah. Tak sekali rumah lah. Benda tidak berkait dengan rumah. Dia jual rumah saja. Tak termasuk lah dah. Benda ni contohnya kondo lah. Kita kata zaman ni lah. Wah, sudah. Apa ni kita? Jual lagi lah, sudah. Jual beli pohon. Orang yang menjual pohon mestilah mengikut sertakan cabangnya, daunnya dan semua bahagian pohon tersebut. Jika terdapat buah pada pohon yang akan dijual, maka buah yang sudah diserbukkan menjadi hak milik penjual. Kecuali bila pembeli mensyaratkan hal tersebut. Jual tu kalau duduk atas pokok, boleh ke pembeli lah. Tapi kalau dia jadi serbuk, dia jadi ke apa kata, dia proses dah oleh tuai jual tu, milik penjual lah dah. Hal ini dasarkan pada riwayat Ibn Umar bahawa Nabi SAW pernah bersabda, Man ba'a nakhlan qad ubirat fasamaratuha lil ba'i'i illa an yashtarita al-mubta'. Barang siapa yang menjual pohon kurma yang telah diserbukkan, maka buahnya menjadi milik penjual lah. Ini maksudnya proses lah dah. Kecuali jika pembeli mensyaratkannya awal-awal lah. Hadis sahih dari Bukhari Muslim. Jadi yang kena beli ni dah, buah nak ambil ke penjual dah, nak beli itulah kebun tu dah. Cuba dia kata aku nak juga hak memproses dah. Hak memproses dah apa kurma tu dah. Mengkering kau memproses dah, nak juga. Barulah. Jadi syarat dia disebut awal-awal barulah terjual sekali dengan hak proses dah. Hadis. Lepas tu adapun bila buah di pohon tersebut masih berupa kembang, maksudnya belum diserbukkan lagi, belum diproses lagi, maka ia menjadi milik pembeli lah. Ini adalah pendapat jumhur ulama. Ibnu Abdul Bar berkata, adapun Abu Hanifah dan para pengikutnya, mereka menolak sunnah ini secara tekstur, secara zahir lah. Mereka memahaminya dengan penakwilan mereka, dan Ibnu Abi Layla menolaknya dengan penolakan sebagai kebodohan atasnya. Kata berat dah. Yang penting kata benda ni gitulah, kena terima pendapat ni. Berbeza dengan Abu Hanifah dan Auza'i menyatakan buah tetap milik penjual, baik sebelum atau sudah diserbukkan. Untuk atas pokok pun ataupun sebelum petik pun milik penjual lagi. Marahlah jumhur ulama tak setuju dah. Mereka mengomentari hadis Ibn Umar yang dijadikan dasar hukum oleh jumhur ulama di atas bahawa yang dimaksudkan dengan diserbukkan di sini adalah buahnya sudah muncul. Mereka berhujah dengan acuan hadis yang diriwayatkan oleh Ikrimah dari Ibnu Umar secara marfu', ayyuma rajulin ba'a nakhlan qad ayna'at fathamaratuha li rabbiha al-awwal illa ay yushtarita al-mubta'. Barang siapa yang menjual pohon kurma yang telah diserbukkan, ayna'atnya, maka buahnya menjadi milik penjual, kecuali jika pembeli mensyaratkannya, illa ay yushtarita al-mubta'. Pembeli itu mensyaratkannya awal-awal dah. Hadis Rabbaqi ia berkata hadis ni menqati' liha as-sahih. Hadis putus anaknya lah. Termasuk bukti pendukung adalah hadis ni bahawa pohon kurma ini di sini dibatasi karakteristiknya, sifatnya dengan kata diserbukkan. Itulah batas waktu di mana penjual berhak memiliki buah dari pohon yang dijualnya. Dengan kata lain, Abu Hanifah dan Auza'i ingin mengatakan bahawa jika pohon kurma dijual pada musim penyerbukan, maka buah kurma tersebut menjadi hak milik penjual, baik sudah diserbukkan ataupun belum diserbukkan. Dia kata gitu dah. Kalau dia sampai musim dah, maksudnya bukan dia proses dah.
Maksudnya tak proses musim proses tapi tak proses lagi tu dikira proses dah. Dikira proses dah milik penjual dah. Ibn Hajar mengatakan tidak disyaratkan dalam proses penyerbukan ni. Ini adanya seseorang yang melakukan penyerbukan. Tapi jika suatu pohon mengalami proses penyerbukan sendiri, maka menurut pendapat ini hukum tetap dan tidak berubah. Kau gak apa maksud penyerbukan ni? Kau gak tu ni maksud dia pendemungan boleh tak? Tak apalah wallah ni kita kira gini nah kalau bagi tu kalau syarat awal boleh dipertimbangkan, tidak boleh kepada pembeli semua sekali dah. Boleh kepada semua, pada pembeli semua sekali. Okey, jual beli haiwan. Barang siapa yang menjual seekor haiwan, ia mestilah mengikutkan apa yang boleh biasa diikutkan menurut tradisi setempat lah, uruf. Misalnya tali kekang naten, tali lembu hidung dah. Tali hidung lembu kau gapo sekali lah. Tali saiz dan pelana kuda sekali lah. Kalangan mazhab Syafi'i membedakan antara yang berhubungan langsung dengan haiwan seperti tapal kuda dengan yang hanya menjadi pelengkap kuda saja. Barang siapa yang menempel langsung dengan haiwan tersebut termasuk dalam jual beli lah. Sedangkan tali kekang, tali saiz dan pelana tidak diikut sertakan dalam jual beli haiwan, merujuk pada pembatasan tuntutan lafaz. Kata tidak termasuk berbagai samping dah. Bagi tidak mesti dah. Dan inilah pendapat yang zahir unggul kerana benda-benda ini bukanlah bahagian dari barang yang dijual. Berdasarkan kesepakatan ulama, diperbolehkan menjual buah-buahan secara terpisah lepas dari pohonnya dengan syarat ada kejelasan kualiti kematangannya. Jual buah tu dah. Tak apalah yang pentingnya. Kalau benda tu tak jelas, baik kita jelaskan nak jual kuda kat sekali pelana, ayat nak pelana semua sekali, jangan kita main tahan gitu, takut timbul berbangkit apa ni, hamba tak jual pelana dah. No ayat awal-awal lah tak jual kat. Jangan kita kata lepas jual tu sudah jual baru tanya hamba nak ambil balik pelana dah. Dia timbul masalah dah. Jadi kita ayat awal-awal supaya zahir tidak ada salah faham lah, tidak ada salah faham. Kedua, syarat keabsahan jual beli. Rujuk Al-Fiqh Islami wa Adillatuh Bidayatul Mujtahid dan Radul Mukhtar. Syarat keabsahan jual beli ada dua macam, iaitu syarat umum dan syarat khusus. Syarat-syarat umum. Syarat-syarat ini mesti terpenuhi dalam setiap macam jual beli agar boleh dianggap sah menurut syariat. Syarat-syarat ini hanya berkenaan sejumlah cacat dalam jual beli, seperti jahalah, ketidaktahuan dah. Barang tak tahu gapo, tak tahu harga, tak tahu, benda tak jelas dah. Pemaksaan, pembelian temporal yang tidak tetap. Pembelian yang sementara, beli semalam seboleh. Lepas ni tak boleh kena jual kawalan yang kau gana dah. Dan pembelian bersyarat, macam-macam syarat tambahan dah. Ketidakpastian barang jahalah. Unsur ini ada dua macam. Ketidakpastian berkenaan dengan kejelasan spesifikasi barang. Misalnya ketidakpastian harga dan barang yang dijual. Kadar atau tempohnya jika memang terdapat tempoh. Jual beli hak tak jelas ni, jual barang tak nampak dah. Tak boleh lah. Dia jadi main tipu lah. Kadang-kadang jual ada setengah MLM, multi level marketing ataupun jenis main pitih ni. Dia kata jual e-book lah, dia jual barang. Kadang-kadang tak ambil barang tu dah. Dia main PT sebenarnya. Tu tak boleh. Barang kena jelas. Jual dan terima barang tu dia jelas. Lepas tu jual pun itu juga gambar-gambar dalam Shopee ke dalam gapo. Hak jual molek. Kalau tak nampak barang pun tulis ukuran sekali ya. Biar besar kecil dia jelas. Jangan siapa-siapa tu kecil belah dah. Beli kursi sofa dah. Sorang budak kecil je muak dah. Ada dia tunjuk dia dalam WhatsApp ke Facebook dah. Dia jual. Dia beli barang tu tak nak duduk sorang, orang besar tak boleh duduk. Budak kecil yang muak dah. Dia beli sofa murah lah, tapi kan dia beli ukuran tak jelas. Dan ni pun jadi benda jahalah lah. Benda yang boleh merosakkan keberkatan dan boleh jadi tak sah jual beli lah. Ataupun tidak berkat lah. Ketidakpastian mengenai keberadaan barang, maksudnya barangnya mungkin ada ataupun mungkin tidak ada. Misalnya menjual janin dalam kandungan induknya dan sejenis. Jual sekali nak anak dia lah. Bagi tak ada tahu lagi, hidup lagi kau mampu. Bagi tak boleh. Bila tentu hidup lagi dah. Yang kedua, keterpaksaan. Hal ini berpengaruh terhadap jual beli, baik yang berstatus dipaksa secara sempurna maupun terpaksa. Keterpaksaan yang tidak sempurna. Kena paksa. Tak sah juga lah. Yang ketiga, pembelian temporal, pembelian sementara, iaitu jual beli yang dibatasi waktu. Misalnya, seorang berkata, aku jual baju ini selama 1 bulan saja atau 1 tahun. Jual beli ini rosak, fasik. Kerana kepemilikan barang tidak bersifat sementara.
Lagi pula tuntutan jual beli adalah kepemilikan secara sempurna. Kita jual ni sepanjang masa lah, bukan beli. Masalah nak jual, lepas ni dia nak jual, biarlah jual kereta. Kita jual kereta, kata, mu kena beli semai 10. Lepas ni mu kena jual. Tak boleh lah, tu syarat tambah dah. Begitu nikah muta'ah lah. Nikah sebulan, setahun. Mana boleh gitu dah. Mana boleh. Kita juga kena nikah tu betul-betul milik si suami tu tak. Selama dia nak cerai, lepas tu lah. Tapi tak boleh dia kata, sebulan, setahun nikah dia. Tu benda karut dah. Macam lah, bagai. Dengan ada syarat tambah nah. Sebulan. Beli kereta sebulan. Tak boleh gitu dah. Yang keempat, syarat-syarat yang merosakkan. Iaitu semua syarat yang hanya bermanfaat bagi salah satu pihak. Ia bertransaksi dengan catatan tidak terdapat dalam syariat. Maupun diberlakukan dalam tradisi lokal setempat saja. Atau dituntut oleh akad. Serta tidak pula sesuai dengan keperluan. Contoh kesnya adalah jual beli kereta dengan syarat. Baru boleh digunakan dalam jangka 1 bulan setelah bertransaksi. Nak beli kereta, bagi tak ada lagi ke kana. Ataupun jual beli, nak beli kereta syarat dia lepas bulan mau boleh pakai dah. Itu benda-benda yang tidak serah milik secara penuh lah. Benda ni ia jadi syarat yang merosakkan lah maknanya kepada pembeli. Syarat-syarat khusus, yang ini syarat berkhusus pada sebahagian jual beli dan tidak berlaku pada jual beli lainnya. Ketiga, syarat efektivitas, maksudnya syarat pemberlakuan lah. Kepemilikan dan representasi pemilik. Syarat berlakunya kepemilikan. Kepemilikan adalah memiliki barang yang hanya boleh dibelanjakan oleh pemiliknya saja selama tidak ada penghalang syariat. Sedangkan representasi bererti pelimpahan kuasa pengurusan menurut syariat yang menentukan terlaksana atau tidaknya suatu akad. Representasi kepemilikan ini ada dua macam. Pertama, representasi asli, iaitu seorang mengurusi urusannya sendiri. Yang kedua, representasi perwakilan, iaitu seorang mengurusi hak urusan orang lain kerana kurangnya kompetensi dan kemampuan mengurus naqis ahliyah si pemilik. Baik atas dasar penyerahan kuasa perwakilan oleh pemilik sebagai wakil maupun atas dasar pemberian kuasa oleh syarak sebagai wali dia. Budak kecil ada harta, wakil dia ataupun wali dia tu boleh menguruskan lah. Itu dipanggil representasi kepemilikan. Orang lain wakil pada budak kecil. Okey, yang kedua, hak milik barang yang dijual hanya milik penjual. Jadi jangan milik orang lain kosi dia, bukan penjual saja. Kerana itu orang yang menerima gadai barang dari seorang tidak boleh menjual barang yang digadaikannya. Masa gadai-gadai ni bukan milik penuh pada orang kena gadai yang terima gadai tu. Atau penyewa menjual barang yang disewanya tu. Tak boleh juga pasal ada tuan asal dia. Jual beli barang tersebut tergantung pada izin orang yang menggadaikan barangnya atau orang yang menyewakannya. Hingga jual beli ini tidak rosak. Ini adalah pendapat yang sahih menurut kalangan mazhab Hanafi. Nak gadai apa pun tak boleh jual selagi ia tidak putus lah. Kata, tak usah bayar bila-bila, aku ambil ni. Milik aku dah. Gadaian ni jadi milik aku dah. Baru dah dia boleh jual dah. Tak usah bayar juga. Jadi, kalau dia bayar, kalau dia kata tak buat janji molek lah, biar putus. Gadaian ni selama beberapa tahun kau, lepas ni aku boleh tuntutmu, suruh tukar milik lah. Boleh lah. Okey, pembahagian jual beli dari aspek pemberlakuan atau penundaan efektivitasnya. Jual beli boleh dikategorikan menjadi dua macam. Pertama, jual beli yang berlaku efektif, maksudnya nafis. Iaitu jual beli yang telah terpenuhi rukun akad, syarat pelaksanaan dan syarat keberlakuannya, cukup syarat berlaku dah. Yang kedua, jual beli yang tertunda, iaitu jual beli yang terlaksana tetapi syarat keberlakuannya tidak ada, iaitu kepemilikan dan representasi. Kepemilikan lah, tak berlaku. Okay, syarat pemberlakuan. Syarat keberlakuan ada kalanya pada barang yang jual, misalnya fuduli, yang menjual barang milik orang lain. Ada kalanya pada tasarruf, seperti jual beli yang dilakukan oleh anak kecil ataupun orang gila, kata betul lah. Keempat, syarat ketetapan. Rujuk Radul Mukhtar dan Fiqh Islami. Agar jual beli memiliki ketetapan, maka disyaratkannya pertama harus bebas dari salah satu opsi yang memperbolehkan salah satu pihak yang bertransaksi untuk membatalkan akad. Misalnya khiyar, pilihan, syarat, sifat, kritik, penentuan, melihat barang dan sebagainya. Oleh kerana itu, bila dalam barang jual beli dijumpai salah satu dari perkara-perkara ini, maka pilihan-pilihan ini, maka ketetapannya tercegah dari orang yang memiliki hak pemilihan lah, optionnya. Dengan demikian, ia boleh membatalkan atau menerima jual beli, kecuali apabila ada sesuatu yang menghalangi perlaksanaannya. Contohnya, dia jual beli, kita kira cek dia dalam masa seminggu ke, ada korosai ke apa, dia boleh batal ke, ada khiyar. Ada perjanjian lah. Ketidak, khiyar majlis ini dalam satu masa je. Tapi boleh ditunda dalam semasa seminggu ke sebagainya. Kalau bila nak tengok betul ke tidak bagai ni,
ikut kriterianya sebenarnya. Jika ada penipuan lah. Wallahu alam, tu ada perbahasan ni secara ringkas lah. Kalau belajar detail lagi, orang kena mengaji bahagian muamalah lah. Okey, kita sudahi dulu lah perbincangan kita ni bab jual beli. Wallahu alam. Subhanakallahumma hamdika subhanakallahumma hamdika subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.